Kemudian ada golongan yang pertengahan, yang arus perdana tu. Mereka ni banyak beza dengan kita. Yang sama ada, tapi yang beza pun ada. Bahagian yang tengah-tengah ni ulama berbeza pandangan. Mana ulama yang tegas sikit, dia kata yang tengah-tengah ni pun bukan ahli sunnah wal jemaah ni. Baik Wahabi, baik Syiah. Sebahagian ulama kata masih ahli sunnah wal jemaah lagi. Jadi ada khilaf di situ. Itu nak cari penyelesaian memang tak jumpa. Sebahagian orang kata masih ahli sunnah wal jemaah, sebahagian orang kata tak dah. Yang bahagian yang ekstrim, satu kumpulan lagi tu, baik Salafi Wahabi, baik Syiah, yang tu memang bukan ahli sunnah wal jemaah. Jadi ada 3 pembahagian. Kita tidaklah menghukum bila sebut Syiah Wahabi betul semua tak. Bila sebut Syiah Salafi Wahabi salah semua pun tak juga. Ikut pembahagian kumpulan tu tadi. Satu kumpulan tu macam kita juga sama. Ada beza sikit-sikit. Satu kumpulan lagi berbeza pandangan. Ada orang kata salah, ada orang kata betul. Satu lagi tu memang confirm salah. Jadi mengikut mazhab Salafi Wahabi ni, satu kumpulan bila Al-Quran kata Allah nurus samawati wal ard, dia nak terjemah pun tak mahu. Dia kata kami beriman dengan ayat tu, kami tak mahu terjemah. Jadi Allah nur langit dan bumi, kan tu kan. Dia nak faham pun tak mahu. Dia kata kami beriman je, tak mahu fikir-fikir. Itu cara dia. Nak ubah kot nak ubah lah, nak terjemah nur tu cahaya pun dia tak mahu. Nak ubah ke dalam bahasa Inggeris, light pun tak mahu. Nak ubah bahasa Perancis, Allah lumiere, Allah tu cahaya, tak mahu. Dia kata Allah nur lah. Satu golongan. Golongan ni kira boleh tahan. Walaupun dia tak mahu nak faham, tapi dia tak silap. Dia percaya yang tu, dia tak mahu fikir-fikir. Satu kumpulan lagi, Salafi Wahabi ni, dia percaya Allah nurus samawati wal ard. Tapi dia bila terjemah, dia terjemah juga Allah cahaya langit dan bumi. Dia terjemah. Maksud dia berfaham nur tu cahaya. Jadi mereka ni kalau boleh dia tak mau faham apa-apa, dia cuma nak percaya aja. Tapi bila dia terjemah tu, maksud dia pun dah ada berfaham. Dia dah ada takwil dah di situ. Bila dia terjemah ke bahasa lain, maksud dia pun dah cuba nak berfaham lah. Satu golongan. Satu golongan lagi dalam mazhab Salafi Wahabi ni, dia percaya Allah cahaya langit dan bumi. Allah tu cahaya, dia kata. Yang dua golongan tadi, dia tak mau cakap Allah ni cahaya ke apa, dia tak mau cakap. Yang golongan ketiga ni, dia kata Allah tu cahaya tapi tak sama dengan cahaya-cahaya yang ada. Macam tu pula satu golongan lagi. Ada pula satu golongan lagi, kata Allah tu cahaya, dan macam cahaya yang ada ni, kata Allah tu cahaya macam cahaya yang ada ni. Macam makhluk juga, macam cahaya yang ada. Ni golongan ni yang salah. Sebahagian golongan dia kata Allah nur lah, dia tak mau ambil tahu dah. Sebahagian golongan lagi dia kata Allah cahaya, takat tu je. Sebahagian lagi kata Allah tu cahaya tapi tak sama dengan cahaya yang lain, tapi betul cahaya. Sebahagian lagi pula, yang ni yang salah ni, yang confirm salah, dia kata Allah tu cahaya macam cahaya yang ada ni. Macam tu. Ni pemahaman mazhab Salafi Wahabi terhadap ayat Allah nurus samawati wal ard. Kemudian kita tengok mazhab Asy'ariyah pula. Mazhab Asy'ariyah ni dia pun percaya Allah nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi, dia percaya, kami percaya. Tapi apabila timbul bid'ah, bid'ah yang mana ni? Bid'ah yang kita sebut tadi ni. Sebahagian orang dia duk fikir Allah cahaya langit dan bumi, macam mana cahaya tu? Dia duk fikir, cahaya tu sama lah macam cahaya yang kita duk nampak ni. Itu bid'ah. Dolalah tu dah timbul. Bila timbul macam tu, dia kata tak boleh biar. Kita kena takwil, supaya orang tak sesat jauh. Nak takwil, kalau tak tepat pun kira hampir-hampir pada tepat lah. Jadi dia takwil. Bila takwil, contohnya dia kata Allah cahaya langit dan bumi itu maksud dia seluruh alam ni bergantung kepada Allah. Seluruh alam ni wujud dengan sebab Allah. Dia takwil. Tapi dalam Quran tak bagi tahu pun macam tu. Dalam Quran dia kata Allah cahaya langit dan bumi, yang tu saja. Tapi golongan Asy'ariyah tadi, sebab dah banyak dah bid'ah timbul, banyak dah falsafah, ilmu-ilmu kalam yang salah ni timbul dalam dunia Islam, dia kata tak boleh jadi, kita kena takwil. Kalau tidak, masyarakat kita lagi jauh lipat.
Sampai ada yang percaya Tuhan ni ada anggota, ada jisim, ada tempat. Bila dia datang masalah macam tu, dia pun tak boleh. Ini mazhab Asy'ariyah. Jadi kata Imam Ghazali hari tu, kalau tuan-tuan masih ingat, ilmu kalam ni dalam Islam sebenarnya tak ada, dan tak perlu ada pun. Tapi terpaksa ada apabila bid'ah-bid'ah datang. Macam kita lah, sebelum terciptanya movie, sebelum terciptanya siaran televisyen, video-video ni, tak ada keperluan untuk kita buat satu siaran, buat satu filem pasal Islam. Nak buat forum perdana ke apa ke, siaran pasal Islam ni tak payah. Sebab masa tu TV belum dicipta. Zaman Nabi pun dia tak buat siaran TV. Jadi kita tak payah buat. Tiba-tiba orang putih cipta TV. Berbeza. Bila dia cipta TV, masuk siaran-siaran yang tak elok tu. Boleh kata majoriti siaran tu semua tak elok. Dia tak sampai tempat kita lagi, tak apa lah. Tak perlu lagi. Akhirnya televisyen sampailah ke tempat kita. Bila sampai televisyen ke tempat kita, kita pun berhajat ke televisyen nak dengar berita lah apa lah. Tapi siaran-siaran tak elok tu tetap masuk. Masuk dia dah datang dah benda tu. Bila datang benda tu, timbul satu kemestian kita kena wujud siaran Islam. Zaman Nabi memanglah, sebab benda tu tak datang lagi. Sama juga dengan ilmu kalam. Zaman Nabi ilmu kalam ni tak perlu, sebab masalah tu belum datang. Bila lepas zaman sahabat apa, baru datang yang bid'ah-bid'ah tadi, falsafah-falsafah, ilmu kalam yang sesat ni pun datang. Bila datang, kita kena wujudkan ilmu kalam yang betul. Tu cerita dia. Macam siaran televisyen tadi lah, kita tak payah nak wujud imam muda ke, musabaqah Al-Quran ke, ceramah forum perdana ke, tak payah wujud. Tapi bila dah datang teknologi televisyen tu, kita kena wujud. Macam tu keadaan. Kita dah tengok mazhab Salafi Wahabi, mazhab Asy'ariyah, sekarang ni mazhab Ahli Kasyaf. Bagi mazhab Ahli Kasyaf, mereka pun percaya juga Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Tapi mereka ni kaji lagi dan dia nak alami sendiri. Kan ahli-ahli sufi, ahli tasawuf ni dia dengan merasa, melalui sendiri. Dia nak melalui sendiri. Dari situ dia faham apa maksud cahaya tu, setakatnya Allah izinkan faham. Itulah pembahagian. Sekarang ni kita nak tengok apa cahaya. Kata Imam Al-Ghazali, perkataan cahaya ni digunakan pada 3 tempat pengertian. Kita pergi laju lah sebab ni ulang kaji je. Ada 3 jenis manusia yang faham. Bila sebut cahaya, 3 kelompok faham. Yang pertama, sebagaimana yang kebanyakan orang faham. Yang kedua, sebagaimana yang sebahagian orang je faham. Dan yang ketiga, sebagaimana yang sikit orang faham. Kita tengok satu-satu. Bila sebut cahaya, beza-beza. Orang ni faham lain, orang ni faham lain, orang ni faham lain. Ramai orang faham lain, sikit orang faham lain. Orang-orang terpilih tu faham lagi lain. Contohlah, kita ambil contoh alam nyata ni nak mudah faham, menghampirkan kepada faham. Iraq kena serang dengan Amerika. Kalau kita tanya orang ramai, siapa serang Iraq? Orang ramai akan jawab Amerika, tentera Amerika. Tu jawab orang ramai. Tapi sebahagian orang, dia jawab dalam negeri. Kita yang serang Iraq Bush. Bukan tentera Amerika tu, Bush lah. Sebab atas perintah dia lah tentera Amerika pergi serang. Dia kata Bush. Yang tu sebahagian orang. Yang sikit orang lagi dia kata bukan Bush. Siapa saja Presiden Amerika Syarikat, ada kuasa gaib di belakang dia tu, tangan-tangan gelap, kelompok-kelompok Yahudi penyembah syaitan apa ni, mereka ni yang kontrol Presiden Amerika. Siapa saja jadi Presiden Amerika, segala keputusan yang belakang ni yang buat. Presiden tu boneka saja, datanglah siapa pun. Maksud dia faham siapa yang serang Iraq, no, tangan-tangan di belakang Presiden, kumpulan tu yang menguasai dunia tu. Bukan Bush tu, yang di belakang dia tu. Bush pun sekadar ikut cakap mereka saja. Jadi yang orang banyak faham lain, orang sikit faham lain, orang segelintir ni faham lain. Golongan pertama, bila sebut cahaya, kebanyakan orang faham yang ni lah. Cahaya ni ialah sesuatu yang menyuluh, yang menampakkan.
yang menzahirkan, yang tu cahaya. Jadi apakah cahaya? Cahaya ni yang menyuluh, seperti matahari, bulan, lampu, api, haiwan-haiwan yang semula jadi ada lampu macam dalam laut dia boleh suluh tu kan. Jadi semua ni menyuluh dan menampakkan, yang itulah cahaya. Ni kata kebanyakan orang. Kata sebahagian orang pula, yang tu belum cahaya lagi. Yang sebenar-benar cahaya ialah mata. Sebab apa? Kalau ada matahari, ada lampu, ada apa saja pun yang bercahaya dalam alam ni, tak ada mata. Kesimpulan dia, tak ada cahaya. Buta kan? Tak ada cahaya. Jadi antara lampu-lampu di alam ni dengan mata, mata lebih layak disebut cahaya. Sampai sini.